Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد، فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء yatatawaluna fil bunyan. Alhamdulillah. Para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kita Al-Arba'in An-Nawawiyah hadis 40 yang dihimpunkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kita masih lagi pada al-hadis tsani, hadis yang kedua. Di akhir hadis yang kedua tu Jibril alaihi salam tanya tentang bilakah berlaku kiamat. Lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jawab, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'ili. Tidaklah orang yang ditanyakan tentang bilakah berlaku kiamat tu terlebih mengetahui daripada orang yang menanya. Lalu Jibril tanya, apakah tanda-tanda kiamat? Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawab beberapa tanda. Ini sebagai alamatus saah, alamat bagi kiamat yang kecil lah. Alamat kiamat yang kecil. Karena alamat kiamat ni ada yang besar. Alamatul kubra lis saah. Alamat-alamat besar bagi kiamat. Iaitu zahirnya Imam Mahdi, terbitnya orang panggil Al-Masihid Dajjal, lagi turunnya Nabi Isa alaihi salam, lagi keluarnya binatang daripada bumi yang boleh bercakap dengan manusia tu. Adanya puak Ya'juj Ma'juj
boleh menembus ke tembok yang dibuat oleh Iskandar Zulkarnain dulu. Tu hinggalah sampai terbit matahari ke barat. Itu ada 10 kalau tak silap alamat kiamat yang besar. Tapi hak ininya Nabi SAW jawab alamat kiamat yang kecil, mana alamat hampir dekat dengan kiamat. Dan memanglah di antara diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kiamat tu, Nabi isyarat seumpama jaraknya dekat seperti 2 jari Nabi tu. Celah jari tu kan Nabi tunjuk gitu. Itu nak kedekatnya. Cuma kita je dok berasa jauh. Kalau tidak kiamat besar sekalipun, pasti manusia tu akan menghadapi kiamat kecil, iaitu mati sehari-hari yang berlaku ni. Itu sendiri tu dia panggil kiamat kecil. Baik. Sambung hari ininya lagi Nabi SAW jawab wa antara, dan bahawa engkau lihat wa antara, dan bahawa engkau lihat. Tak semestinya khitab engkau lihat ni kena kepada Jibril, tidak. Khitab antara ni umum dia panggil, khitabun amun. Tuju cakap Nabi antara ni, bahawa engkau lihat ni secara umum. Tu tidak khusus kepada Jibril, tidak. Termasuk dengan kita-kita sendiri. Kita boleh lihat, sama ada ru'yatul bil basar, lihat dengan mata maknanya, atau ru'yah tu dengan makna ilmu. Lihat tu dengan makna mengetahui. Tahu walaupun tak lihat, semacam orang buta. Bagaimana dia nak lihat? Kerana dia buta. Tapi apabila dikhabarkan kepada dia, maka dia tahu. Itu pun termasuk pada makna melihat. Mengetahui itu pun termasuk pada makna melihat. Sebagaimana hadis Nabi SAW, Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Betul tak? Sallu, sembahyanglah kalian, kama raaitumuni usalli, sebagaimana kalian melihat aku sembahyang. Lepas tu kita bila lihat Nabi sembahyang? Sudah. Nabi kata sembahyang olehmu seperti mana kamu lihat aku sembahyang. Lepas kita bila lihat Nabi sembahyang? Dia hayat hidup tengok Nabi sembahyang. Maka sebab tu hadis Nabi ni tak boleh kita nak faham dengan semata-mata terjemahan, atau baca tuku terjemahan, faham di terjemahan gitu, tak boleh, sesat. Makna ru'yah situ dengan makna alima, mengetahui. Artinya kata ulama dalam mensyarahkan hadis itu, sallu kama raaitumuni usalli, ay sallu kama alimtumuni usalli. Gitu. Semayanglah olehmu seperti mana kamu tahu aku semayang. Maka ala ilmu innamal ilmu bitta'allumi, hanya saja ilmu tu didapat dengan belajar. Tu terbit kena mengaji tu ilmu fiqh, bab semayang kau berapa tak kira. Tak boleh kita mengandai-andaikan dengan sendiri-sendiri. Dalam perkara agama ni mesti kita kena belajar. Bimbang takut amal ibadat kita ni, sebagaimana kata Imam Ibn Ruslan dalam kitab Matan Zubat, wa kullu man bi ghairi ilmi a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap mereka tanpa ilmu dia beramal. Tanpa ilmu dia semayang, tanpa ilmu dia semayang jemaah. Ada ke? Bagus dah panggil semayang jemaah ni, pagi-pagi dah ni, bukan senang lah subuh-subuh ni. Tapi tanpa ilmu, dia tak tahu dia tu makmum masbuk. Bila makmum masbuk ni kan, artinya kalau tu imam tu rukuk, maka kalau dia mula bacaan Fatihah dia tu dengan bismillahirrahmanirrahim, tidak mula dengan bacaan yang sunat,
Maka walau tak selesai bacaan Fatihah dia, maka dia rokok lah. Kalau dapat tumakninah serta rokok imam, dapat rakaat. Tapi oleh kerana dia tak mengaji, dia pergi baca juga Fatihah sampai habis. Tu imam iktidah, sami Allah liman hamidah, dia pun rokok juga. Lepas tu nanti tu imam assalamualaikum warahmatullah, dia sama-sama dengan tu imam assalamualaikum warahmatullah. Siap. Padahal rakaat dia tu lagu, tidak diiktibar, tidak dikira oleh syarak. Dia kena tambah lagi serakaat. Hak dimaaf ketinggalan 3 rukun yang panjang-panjang daripada imam tu makmum muafiq, bukan makmum masbuk. Itu kalau tak mengaji susah. Jadi sebab tu kalau kita jadi masbuk, Allahu akbar takbiratul ihram, bismillahirrahmanirrahim selalu baca Fatihah selalu. So Allahu akbar kabira lah. Kalau Allahu akbar kabira ke a'udzubillah ke, maka kalau kita baca ar-rahmanirrahim tu imam Allahu akbar kok. Kita kena baca sikit lagi Fatihah tu. Sekurang-kurang baca sunat yang kita tambah mula-mula sebelum nak baca Fatihah. Baru kita boleh rokok. Kalau dapat tumakninah serta rokok imam, dapat rakaat. Wa illa fala. Kalau tidak, tak dapat. Perkara-perkara begini kalau tak mengaji kat Allah, banyak sangat lah. Kadang-kadang duduk tepi kita, lepas tu kita nak tegur, takutnya kena marah. Ada dah tak cokek. Abang kena tambah lagi rakaat tadi tu. Tak sah tadi tu, masuk sekali dengan kita kat sini. Kita tahulah awak tak sah. Dia kata macam Tuhan pula dah nak rakyat sah tak sah semaya ke. Sudah macam Tuhan pula dia rakyat. Kata kita bukan Tuhan. Kita hanya nak menyata hukum Tuhan. Gitu sebab amal ibadat yang kita buat ni kalau tidak didatangkan dengan wajah yang diperintah oleh syarak, maka sia-sia lah. Mana aqimus solah, mana ya'ti biha alal wajhil ma'muri bih, mendatangkan sembahyang tu dengan wajah yang diperintah oleh syarak. Kalau tidak sia-sia. Bima-bima takutnya nanti akhirat tu imam panggil haji wano tu gialah kena aku sakak tu. Masalakakum fi saqar, menangis dia. Allah dia kata maaf tu imam qalu lam nakum minal musalli. Tuhan tak masuk ke tu haji di kalangan orang sembahyang. Mana tak sembahyang? Sebab apa? Dah tak sah. Terima tu jauh lagi. Terima tu dalam ilmu tasawuf kena ikhlas, tak boleh riak, tak boleh ujub, tak boleh sum'ah. Itu qabul. Qabul maknanya Tuhan redha, ar-redha bisyai' wa ithabatu alaih. Itu dia panggil qabul. Tuhan terima, Tuhan setuju dengan amalan kita, dan Tuhan balas pahala kerana amal kita buat. Hak tu dia panggil qabul, terima. Kadang-kadang orang ni dia nak suruh Tuhan terima. Jangan kata terima, sah pun dah. Berat tu. Tiap-tiap amalan yang Tuhan terima pasti sah. Tapi tiap-tiap amalan yang sah belum tentu Tuhan terima. Sah dah mengikut rukun syarat bagi tiap-tiap rukun. Kalau kita kata semaya kan, ada rukun qalbi, qauli, fi'li, cukup lengkap. Kalau semaya jemaah kat dia tahu syarat mutabaah imam, tahu hukum muafiq masbuk, tahu yang mengaji, sah. Tapi kalau ibadat, di dalam ibadatnya tidak ada ikhlas, bercampur riak, ujub, sum'ah, tidak diterima. Tapi tahanlah sikit kerana semaya. Akhirat esok semaya ni, ini orang semaya, cuma pahala tak ada, atau kurang, pahala kurang, tidak tak ada, langsung pun kurang sedikit. Sebab apa? Sebab semaya zahir je banyak, semaya hak batin tu tak banyak mana. Nak kata ni. Tu. Jadi paling kurang pun amal kita tu biasa. Pas nak sah amal ni tak dapat tidak dengan ilmu. Nak dapat ilmu mesti kena belajar daripada guru yang mengaji. Gitu. Bukan asal belajar je, sebab lah ni ramai orang minat belajar.
Tapi guru dia asal sedak, ada dia asal sedak di telinga. Oh sedak ni. Biarlah tok guru dia tak tahu mengaji di mana pun tak apa. Nah, tu pun tak boleh lah. Mengaji daripada guru yang mengaji kepada guru yang mengaji dengan guru yang mengaji. Itu dia panggil sanadur riwayah. Kena ada syarat nak dapat ilmu apa yang kita idrak, kita reti sesuatu tu dipanggil ilmu. Salah satunya mesti ada sanadur riwayah, kena ada sanad periwayatan. Nah, kalau tidak apa yang kita dapat tu dipanggil maklumat. Nah, maklumat. Farqun kabir bainal ilmi wal maklumah. Ada beza yang besar di antara ilmu dengan maklumat. Antaranya ilmu mesti ada Allah panggil syarat ilmu. Salah satu syarat ilmu sanadur riwayah, sanad periwayatan. Kita mengaji daripada siapa, guru kita siapa, guru pada guru kita tu siapa. Itu tahu itu. Jangan guru kita tu jadi baca sendiri kemudian menghuraikan sendiri tafsirnya. Hak sudah ada. Nah, dia kata sallu kama raaitumuni usalli, semayalah olehmu seperti mana kamu lihat aku semaya. Itu iaitu kita kena lihat Nabi Muhammad semaya macam mana depan mata kita. Selagi mana kita tak dapat lihat Muhammad semaya, selagi tu kita tak boleh semaya. Sudah. Ada apa cerita banyak kerat kali. Dulu ada satu orang hamba Allah, dia orang Kuala Lumpur. Sebelum dia mengaji di pondok Pasir Tumbuh tempat hamba mengaji lah. Nah, dulu dianya bagus ikut jemaah tabligh. Baguslah ikut jemaah tabligh. Nah, pergi ziarah, buat gas, pergi tazkir rumah ke rumah, mari ke surau, fikir agama, fikir iman, amal dan sebagainya. Baguslah. Di depan masjid tempat dia duduk tu ada satu kedai kopi macam kita, kedai kopi depan tu kan, restoran kita. Ada satu pokcik tua tu, dia tak pernah tengok pokcik ni pergi semaya masjid. Tak pernah. Dia mari subuh kedai kopi tak buka lagi. Balik kat subuh tengok pokcik tu ada dah kedai kopi. Zuhur pun duduk kedai kopi, asar pun duduk kedai kopi, balik isyak pun kedai kopi, tak katut lagi dia duduk kedai kopi. Jadi dia pun mari terfikir, ish, asal nak dakwah, nak serulah, nak tashkil, istilahnya nak tashkil pokcik ni. Jadi dia pun satu hari ada kesempatan terus tak lepas peluang dia masuk kedai kopi. Assalamualaikum pokcik. Nah, bagi salam pokcik. Waalaikumsalam. Ada apa? Dia pun tanya, dia kata selalu depan muka pokcik tu, saya tak pernah tengok pokcik pergi semaya masjid. Pokcik semaya dah. Sudah. Dia kata gitu, anak muda biasa dah tu. Nah, dia panah membara, semangat di jiwa. Jadi pokcik ni naik anginnya. Rasa nak naik. Nah, orang muda kata lagu tu dalam kedai kopi. Nah, dia pun kata, orang muda, mu tak sibuk lah aku semayang. Kalau aku tak semayang, mu tak sibuk, bukan urusanmu. Cuma aku nak tanya mu ni, hak rajin pergi masjid semayang ni, sehayat hidup mu pergi masjid depan ni, berapa kali mu tengok Nabi semayang? Mu tak pernah dengar kau ustaz mengajar sallu kama raaitumuni usalli, semaya olehmu seperti mana mu tengok aku semaya. Rajin dengar kata dia. Berapa kali sehari mu tengok Nabi semaya dalam masjid ni? Ada? Sudah. Tak pernah lagi wajib. Lepas tu mu semaya apa? Nabi suruh semaya ni bila mu tengok Nabi semaya. Mu tak tengok mu semaya apa? Cari Muhammad dahulu sebelum kamu semaya. Sudah. Dia pun ambil kursi tu kan, duduk dengan pokcik tu, cari Muhammad kat dengan 3-4 tahun cari Muhammad. Tak semaya best dengan dia juga dah. Sudah. Nah, duk cari Muhammad, tak jumpa. Last sekali mari fikir dia, kalau pokcik ni duk cari Muhammad bertahun-tahun tak jumpa aku, lambat lagi kali. Dia kata tak betul ni. Akhirnya dia waktu tu saya pergi ke Kelantan, cari madrasah, pergi ngaji di Pondok Pasir Tumbuh. Dia kata kena tipu lah dulu. Rupa-rupanya makna Nabi kata sembahyang olehmu seperti mana kamu lihat
aku sembahyang, yakni seperti mana kamu tahu aku sembahyang. Ru'yah bimakna alimah. Itu. Jadi siapa hak syarah gitu tu? Ulama. Nah, kalau kita tak mengaji di ulama kan, alamak ada ni. Sudahlah kita kena sesat. Nah, kena sesat. Habis. Baik. Itu nak ayat kata Quran hadis ni tak boleh kita faham pada terjemahan. Baca terjemah, baca translate, patu hurai sendiri. Oh, berat tu. Man fassara al-Quran bi ra'yih falyatabawa maq'adahu minan nar. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa terpesir Quran mengikut kenampakan akal semata-mata, maka dia menyediakan tempat dalam api neraka. Siapa yang dusta di atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mensediakan tempatnya di dalam api neraka. Habis itu. Jadi sini makna wa antara dan bahawa engkau lihat, maknanya engkau lihat dengan mata kepala ataupun engkau tahu dengan mata hati engkau. Mana kalau orang buta dia tak lihat, tapi orang khabar dia tahu. Mana lihat juga, ada makna melihat. Lihat ke apa? Hufata. Hufata ni jama'ul hafi, iaitu orang yang tidak ada kasut selipar, orang kaki ayam, allazi la na'lalahu, orang yang tidak ada selipar baginya. Maknanya orang yang berkaki ayam, berkaki ayam. Nah, Nabi SAW dalam sunnahnya, Nabi tak orang panggil tak sayu gear. Tak sayu gear ni maknanya tidak syurkan kalau kita pakai selipar sebelah. Selipar kita hilang sebelah, kita pakai sebelah kaki ya. Cak sebelah lagi kaki aja. Tak sayu gear begitu. Kalau tak pakai dua-dua. Kalau pakai dua-dua. Dan bila kita nak pakai, kita sauk kaki kita yang kanan dulu masuk. Nah, baru kaki kiri. Dan bila kita nak pecah selipar kita, kaki kiri dulu. Last sekali baru kaki kanan. Jadi kaki kanan itu yang awal masuk dalam selipar, dalam capal, dalam kasut, yang akhir dikeluarkan daripada kasut, daripada capal, daripada selipar. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi suruh, Nabi perintah begitu. Itu dah. Jadi kalau pakai selipar pun Nabi cerita, Nabi ajar, Nabi syarah. Dan sahabat pun syarah pula kepada tabi'in. Tabi'in pun syarah pula pada tabi'ut tabi'in. Padahal pakai selipar aja. Nah, bukan urusan besar-besar meretah negara ke apa. Dah. Tu tengok. Maka jangan kita rasa jemu apabila ustaz-ustaz mengajar hukum-hukum yang kita sudah tahu ataupun kita rasa kita alim. Contoh mengajar bab semayang tadi. Banyak di kalangan kita, kalau ustaz mengajar bab fiqh, nak bab taharah, bab semayang, bab puasa, dia rasa lekeh. Dia rasa ustaz ni semayang semua, tak ada lain nak mengajar. Dia rasa lekeh. Sini. Tu teruk orang lagu tu. Padahal sahabat dulu jangan ke semaya, pakai selipar pun demo tak jemu kalau benda tu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan ke semaya. Semaya besar lagi daripada pakai selipar. Betul tak? Tu. Ini orang kita gitu. Ngajar sifat 20, ngajar bab semaya, boring lah. Cerita kat isu-isu semasa Iraq ke Baghdad ke Rusia, Amerika, baru sudah. Sudah. Ada banyak di kalangan kita lagi tu, dia kata dia rasa remeh. Rasa remeh bab semaya. Padahal kalau tanya ke dia sendiri pun tak tahu banyak perkara. Maka sahabat dulu tak pandang remeh. Walaupun Nabi ajar bab pakai selipar, tetap balighu anni walau ayat. Abu Hurairah sapa kepada tabi'in, tabi'in sapa kepada tabi'ut tabi'in, sapa kepada kita hadis Nabi itu kita tahu. Oh, Nabi ajar pakai selipar begini. Itu apakah lagi semaya, puasa, akidahnya,
tasawufnya. Nah, lebih-lebih lagi. Apatah lagi bab-bab mengetah negara dan sebagainya. Nah, kalau pakai selipar pun kita kena ikut cara Nabi mengetah negara lebih-lebih lagi. Nah, bagaimana Nabi mengetah negara? Bagaimana Nabi menjaga Madinah? Nabi tidak buat seteru kerana berbeza agama, berbeza ras, suku, kaum. Tidak. Itu Nabi pergi perang dengan Yahudi Khaybar. Nabi pergi perang dengan Yahudi Khaybar bukan sebab ya Yahudi lain okey. Nah, tapi kerana Yahudi Khaybar langgar undang-undang, langgar perjanjian. Bila tentera Ahzab mari, mereka bahkan bersekongkol. Nah, tidak ikut sama menjaga keamanan Madinah, mempertahankan Madinah. Maka sebab tu lepas perang Ahzab, mereka kata, jom kita pergi serang Khaybar. Nah, bukan sebab Yahudi, sebab dia zalim, dia langgar undang-undang. Wala udwana illa 'alal zalimin. Tak boleh buat musuh melainkan kerana dia tu zalim. Tu cara Nabi SAW. Itu dah. Habis itu. Jadi lagi alamat kiamatnya Nabi kata, dan bahawa engkau lihat dengan mata kepala engkau, atau engkau tahu dengan mata hati engkau akan orang-orang yang berjalan kaki ayam. Gitulah. Al-huffata maknanya orang-orang yang berjalan kaki ayam. Al-urata al-alata, orang yang tak cukup kain. Nah, tu miskin. Alata mana al-fuqara, jam'u ailin. Mana yuqalu fil lughah arabiyah, dikatakan dalam bahasa Arab, ala rajul, telah fakirlah oleh seseorang. Seseorang lelaki, perempuan tak ada kira lah. Nah, maknanya engkau lihat orang yang berkaki ayam, bertelanjang, orang yang tidak cukup kain pakainya, miskin, ri'a asyai, yang gembala kambing. Nah, yang gembala kambing. Asyai jam'u syati, jam'u syati, jamak bagi syah. Syah ni kambing, letak silap. Nah, tu. Mu tengok orang lagu ni, orang artinya orang begini, dia tak membina tamadun dalam kehidupan dia. Selipar pun tak ada, baju pun tak cukup, miskin pula. Tapi dia ada satu sifat, iaitu kepimpinan, ar-riyasah. Mana? Iaitu jaga kambing. Sebab tu kalau kita tengok Nabi SAW ni, ketika mana belum jadi Nabi, Allah Ta'ala sunnahkan Nabi kita ni gembala kambing. Betul tak? Gembala kambing. Ini sebagai didikan daripada Allah. Nah, mana? Sifat kepimpinan. Sifat ar-riyasah tu, kepimpinan. Mu tengok apa mereka ni? Yatatawaluna fil bunyani. Tu yatatawaluna ay yatafadaluna, berlomba-lomba, makna berlebih-lebih, bermegah-megah. Yatafakharuna, boleh juga bermegah-megah, berlomba-lomba, bertanding-tanding. Fil bunyan, pada segala bangunan, ay firtifaihi wa fi husnihi, maknanya pada meninggikan bangunan-bangunan dan pada mencantikkan bangunan-bangunan. Tengok. Jadinya maksud di sini, kumpulan ataupun ahli negeri, ahli kelompok, masyarakat yang dulunya miskin, yang dulunya susah, yang dulunya fakir, kemudian berubah menjadi orang-orang yang kaya raya, hebat, meninggi-ninggi bangunan. Lepas tu hak Nabi sebut ni berlaku tak? Cuba. Buat tak tahu sikit ni. Pejam-pejam mata. Berlaku tak? Berlaku sungguh. Cuba tengok negara Arab. Dulu mereka ni orang-orang Arab Badui je. Orang yang heret kat uta pera kambing, duduk di pada pasir yang kering kontan tanduh. Bangunan pun begitu saja. Bangunan coklat macam dengan tanah liat gitu je.
Sekarang mereka lebih kaya, lebih hebat. Tengok menara-menara tinggi-tinggi. Negeri mana? Burj Khalifah ke apa tu dah? Negeri mana? Bukan Malaysia. Tu negeri Arab tu. Tinggi-tinggi bangunannya. Kaya-kaya. Kaya-kaya sungguh. Biasa je pakai kereta sport ke apa ni. Kita kalau Tok Guru naik kereta Honda pun keling pelik dah. Kaya ustaz ni. Duit ambil mana tu? Mula dah nak terasa. San relax je. Tu pakai BMW pun relax je. Tok Syekh kaya-kaya. Tengok. Hebat-hebat. Itu artinya ada tanda alamat hampir kiamat yang kecil. Tu tengok. Tu. Jadi apabila mu tengok ahlul badiyah, ahli kampung, penduduk kampung yang dulu mereka tu miskin, mereka dulunya tidak ada tamadun, mereka berkaki ayam saja, pakaian pun tak cukup. Zaman Nabi tak cukup pakaian. Sahabat-sahabat setengah tu bergilir pakai nak sembahyang. Pakaian ni tak cukup. Sehingga kalau jemaah muslimat belakang tu sujud, jangan bangun lagi sehingga sahabat selesai dulu sujud, selesai dulu bangun. Sebab apa? Takut tak terbangun tak terlihat aurat. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bagi amaran orang yang pakai pakaian yang lebih daripada tumit atau buku lali dengan niat menyombong. Sebab apa? Sebab zaman dulu kain ni susah nak dapat, bukan senang. Bukan macam kita sekarang orang gelandangan pun kalau kita bagi kain kata cukup dah, banyak sangat dah baju saya rumah dia tak ada ya. Zaman kita lain dah sikit, lain banyak lah, tidak lain sikit lah. Zaman dulu nak dapat kain ni susah, bukan senang. Terkadang sahabat bergilir. Kalau tak percaya, cuba baca dalam kitab Riyadhus Shalihin bagaimana Abu Hurairah cerita bergilir kain nak semaya, nak tutup aurat. Kain tak cukup, makan tak cukup, bukan senang, susah, payah. Sudah tu ni Abu Hurairah setelah dia jadi gubernur ni mana kita kat menteri besar lah, sama Khalifah Sayyidina Umar bin Al-Khattab, dia jadi gubernur di Syam kalau tak silap. Satu hari dia mendengung, tengok makanan mewah depan dia, mendengung. Sahabat-sahabat tanya kenapa, hei Amir, hei Abu Hurairah, duk mendengung. Kata dulu dia kata kami dengan Nabi SAW susah bukan main nak dapat makanan. Aku sendiri pernah dalam semaya jemaah dengan Nabi itu rebah guling-guling. Sebab apa? Tahan perut aku lapar. Sehingga orang ingat aku ni sawang gila, sawang gila dak tu ni. Gijejek, gijijok atas tekok tak sewi guling. Tu. Padahal aku tidak gila, tidak sawang. Aku pedih perut menahan kelaparan. Tapi sekarang kami senang boleh makan mewah. Tengok. Tu. Ada pun kita sekarang pakai kain lebih pukul lali pun tak ada niat sombong. Sebab apa? Mudah nak dapat kain ni. Yang itu dah. Jadi jangan kita jumpa orang pakai kain lebih daripada buku lali tumit. Neraka. Sudah. Neraka entah pakai jubah lebih daripada tumit buku lali. Jangan. Itu orang faham zahir hadis tu. Hadis bukan maksud gitu. Orang yang pakai lebih daripada tumit buku lali dengan niat menyombong. Cuba tengok cerita-cerita raja-raja Eropah kan. Kalau dia masuk istana macam mana baju dia tu. Jubah dia tu. Bukan lebih buku lali. 1 kilometer belakang. Dayang-dayang pergi ke belakang nanti ni. Takut kena seret tahiyat hayat, tahiyat kucing apa. Pergi. Dia berjalan melengok. Ya, akak dada masuk istana. Tu lah maksudnya. Dia mudah kain. Tapi ayat Allah. Kain nak pakai tutup aurat semaya pun kena bergilir. Tu. Zaman dulu susah. Tapi sekarang ada lagi gitu. Tak ada dah. Yang mana orang Arab dulu susah-susah, sekarang kaya-kaya semua.
kaya, jutawan, milioner. Hebat-hebat saja. Tu pakat berlomba-lomba untuk meninggikan dan mencantikkan bangunan. Tu membina istana. Dah. Jadi makna hadis ni dia kata wa ma'nahu anna ahlal badiyati, makna Nabi cerita ni ialah sesungguhnya penduduk kampung. Penduduk kampung, orang kampung biasa ni, wa ashbahahum min ahlil faqati, Nabi serupakan mereka itu setengah daripada mereka yang miskin, masyarakat miskin. Tubsatu lahum ad-dunya milka, dilebarkan bagi mereka itu dunia untuk dimiliki, ini sebuah pemilikan, au mulkan, atau kerajaan. Fayatatawwatuna bilad, maka mereka ni fayatawattanuna bilad, gitu. Fayatawattanuna bilad wa yabnuna al-qusura, maka mereka ni bila dapat kuasa, dapat kekayaan, maka mereka memajukan negara. Wa yabnunal qusur, dan mereka membina segala mahligai istana. Tu habis itu. Jadi bila mu tengok lagu tu, artinya kiamat tu hampir. Kemudian kata Sayyidina Umar lagi, summan talaqa ay ar-rajulu, kemudian berpaling pergilah oleh rajulu, oleh laki-laki tu. Falabitha maliyan, maka laki-laki tadi itu jadi laki-laki tadi itu beredar pergilah, mana gitulah. Fala bithamaliyan, maka memakai pakaian laki-laki tadi itu pakai pakaian yang hebat, yang mahal. Maliyan ay ghaniyan, itu kaya. Mana pakaian orang kaya-kaya lah, orang hebat-hebat. Tu. Kemudiannya Nabi SAW kata ke Umar, qala Rasulullah SAW, ya Umaru, wahai Sayyidina Umar, atadri manis sa'id, adakah engkau mengetahui siapakah orang yang menanyakan soalan tadi? Mu tahu tak siapa hok mari tanya tu? Setelah mana laki-laki itu beredar pergi. Qultu, jawab olehku, yakni Sayyidina Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah a'lam. Allah a'lam, makna Allah yang maha amat mengetahui. Gitu dah. Dia panggil a'lam sini isim tafdil, laisa min babih, dia panggil. A'lam bukan makna Allah lebih mengetahui. Jangan pasal makna itu. Allah maha mengetahui. Pakai makna mubalaghah. Lepas tu apa guna a'lam? Dia panggil isim tafdil, laisa min babit tafdil, dia panggil. Kalau ba Allah. Adapun Rasulullah, boleh kita kata a'lam dengan makna tafdil. Nabi lebih mengetahui. Sebab Nabi diajar oleh Jibril, diajar oleh Allah. Maka Nabi lebih mengetahui. Adapun Nabi sendiri, semata-mata Nabi, kalau Allah tak ajar, Allah tak bagi tahu, Nabi pun tak tahu. Gitu kan? Nabi pun tidak tahu. Cuma kita kata Nabi tak tahu tu kurang adab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melainkan tempat majlis ilmu tak apalah, li bayanil waqi', kerana nak cerita realiti yang sebenar. Cuma di luar-luar di kedai kopi jangan cakap Nabi pun tak tahu juga. Jangan. Jahat adab kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi maqamit ta'lim, di tempat mengaji, tempat mengajar, boleh kita sebut gitu supaya kita tahu. Nabi tahu apa-apa tu makluman daripada Allah, daripada Jibril. Bukan Nabi tahu dengan sendiri. Khabar daripada wahyu. Khabar daripada wahyu. Kalau tidak, Nabi tak tahu siapa munafik di
Madinah. Nabi tahu siapa munafik, tahu. Siapa yang royak? Allah. Allah yang khabarkan kepada Nabi. Nah, tu. Pun begitu, Nabi tidak bertindak mengikut sewenang-wenangnya. Tidak. Tak nak. Oh ya ke dia ni munafik ke Tuhan? Tuhan kata ya munafik. Tak apa, saya nak bunuh habis esok. Hatta Sayyidina Umar ni pernah minta izin dengan Nabi. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk bunuh orang munafik. Cerita kepada aku, siapa munafik dalam Madinah? Kata Nabi, "Hei Umar, macam mana mu boleh terfikir nak buat benda lagu tu? Nanti apa kata orang kafir musyrik? Tengok, unzur ila Muhammad, anna Muhammadan yaqtulu ashabah." Nah, tengok Muhammad tu perangai apa tahu? Bunuh sahabat-sahabat sendiri hak mengucap dua kalimah syahadat. Apa jadi agama Islam? Kelihatan buruk dah. Kelihatan buruk di mata orang kafir. Maka Nabi yang tahu siapa munafik, Nabi jaga nama baik Islam. Tak sewenang-wenangnya Nabi buat tindakan. Dan Nabi tidak sewenang-wenang menyampaikan kepada semua orang. Tidak ambil mikrofon, "Assalamualaikum penduduk Madinah semua. Mari weh. Ni wahyu ni siapa dah ni? Siapa munafik dalam Madinah ni? Saya nak umumlah sikit ni." Ada. Nabi sampaikan kepada sahabat-sahabat tertentu. Datang kita sekarang bukan Nabi, bukan Rasul, wali pun bukan, tok lebah pun tok lebah kelarah. Dah ustaz kapur gitu. Ni puak-puak munafik. Puak-puak. Jangan lagu tu. Bila wahyu mari kita, kata orang tu munafik, orang ni munafik ni, tu dia cakap dusta, dia khianat janji. Dia mungkin janji, dia khianat amanah. Itu tanda sifat orang munafik, bukanlah hakikat orang munafik. Kerana munafik ni berat. Munafik nifak dia panggil. Ikhfa'ul kufri fil jinan wa izharul islam fil lisan wa ikhfa'u bil kufri fil jinan. Itu makna nifak. Menzahirkan Islam pada lidah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, lidah. Allah Tuhan, Muhammad Rasul, lidah. Hati Allah bukan Tuhan, Muhammad bukan Rasul. Kafir lah. Menyembunyikan kufur di batin hati. Sebab tu orang munafik ini tepat dia lebih teruk daripada hak kafir zahir ni, kafir hak asal. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Duduk di peringkat bawah dalam api neraka. Peringkat terbawah sekali. Panah kali tu. Tu. Sebab apa? Sebab kekufurannya sangat jahat. Duri dalam daging. Tu. Beratlah. Kalau kita kata kepada saudara se-Islam kita entah munafik, bermakna kita telah takfir, kita mengkafirkan dia sebenarnya. Jangan. Tu. La yarmi rajulun li akhihi bil kufri wala bin nifaqi illa irtaddat alaih. Tidaklah seorang yang melontar pada saudaranya hukuman kufur engkau, munafik engkau. Kalau tidak betul, maka tuduhan tu kembali kepada diri dia. Jaga-jaga. Jangan kita mudah-mudah. Tu tengok. Nabi hak tahu siapa munafik betul-betul. Abdullah bin Ubay bin Salul pun Nabi jaga. Zahir sebab dia mengucap dua syahadat, maka diijra'i ahkam syar'iyyah secara zahir. Mana diperjalankan hukum hakam Islam secara zahir, muamalat secara Islam. Assalamualaikum, salam gapo semua makan sekali, semaya satu Jumaat. Sebab dia mengucap kalimah syahadah. Maka dihukumkan Islam pada zahir. Tu lagu tu. Habis. Maka nak Sayyidina Umar jawab, qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah Maha mengetahui, nabinya lebih mengetahui. Itu dah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi jawab, fa innahu Jibrilu. Maka sesungguhnya laki-laki yang menanya kepada aku tadi soalan tu ialah Jibril. Tu Jibril lah tu. Tu dah.
atakum yuallimukum dinakum, mendatangi ia Jibril akan kalian, mengajar mereka, ia Jibril itu akan kalian, dinakum, akan agama kalian, tapi bitariqis su'ali wal jawab, dengan jalan soal jawab. Jibril mari ajar sahabat tentang agama ni dengan cara soal jawab. Mana dia tanya Nabi, Nabi jawab. Jadi kira-kiranya Jibril yang mengajar. Jadi sebab tu pengajiannya ada kadang-kadang di atas jalan soal jawab. Sama ada tok guru tanya kau, ataupun di kalangan kita ni, Assalamualaikum ustaz, nak tanya sikit soalan, padahal dia tahu jawab apa. Dia tanya tu sebab apa? Sebab supaya orang yang tak tahu tu boleh pengetahuan. Itu pun termasuk mengajar juga. Habis itu. Berarti hadis yang kedua ni memberi pengajaran kepada kita bahawasanya agama tu sendinya 3, rukunnya 3. Mana? Iman, bicara tentang pegangan i'tiqad, maka ilmu yang dibahas oleh ulama jadilah ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu usuluddin. Yang keduanya ialah Islam, iaitu zahir syariat, fiqh, maka ilmunya dipanggil ilmu syariat, ilmu fiqh. Dan yang ketiganya ilmu tasawuf, iaitu ihsan, iaitu ilmu yang membahas tentang ihsan, ilmu tasawuf. Kemudian ada lagi sekarang dipanggil fiqh tahawulat, dipanggil. Mana? Ilmu memahami tentang hadis-hadis alamat akhir zaman. Ini dibukukan, ditadwin, ditulis oleh seorang ulama yang baru meninggal dunia dalam lebih kurang tahun terdekat ni. Namanya Habib Abu Bakar Al-Mashhur. Habib Abu Bakar Adni Al-Mashhur kalau tak silap nama dia. Kalau boleh tarik dalam Google boleh jumpa lah. Beliau ni ambil, orang panggil, perbahasan tentang kiamat tadi itu, jadikan satu ilmu, dipanggil ilmu fiqh tahawulat. Ni supaya kita ni tidak tertipu dengan mereka-mereka yang menceritakan tentang hadis-hadis akhir zaman lalu dicampur aduk dengan tafsiran sendiri dan konspirasi, teori konspirasi. Jadi orang berakhir benda gitu ni. Cuba tengok duit kalian, ada tak tanda tu? Inilah zaman tu, zaman Dajjal ni. Dajjal telah keluar, ada duduk menusuk di rumah putih di Amerika. Macam-macam. Jadi supaya orang tidak, orang panggil apa, mereka-rekakan syarahan hadis dengan mencampur adukkan teori konspirasi dan sebagainya. Maka alhamdulillah Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Mashhur, dia boleh buat satu, ia mentadwinkan satu ilmu namanya fiqh tahawulah, iaitu isyarat kepada bahagian akhir yang ditanya oleh Jibril, bila berlaku kiamat dan apakah alamat kiamat. Berarti sendi agama tu bukan 3 jadi 4. Iman, Islam, ihsan dan qiyamah. Alamat kiamat tadi. Jadi ilmunya ada 4 jadi. Mana? Tauhid, fiqh, tasawuf, fiqhut tahawulat. Bukan ulat, tahawulat. Itu. Bis itulah. Kemudian insya-Allah kita akan masuk al-haditsus salisu. Hadis yang ketiganya ialah arkanul islami. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal islamu ala khamsin wallahu a'lam wa ilmuhu ata. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سألك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم
وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.